Azalina telah membuat ucapan di Majlis MKT UMNO kemarin. Jika UMNO menang PRU nanti, peguam negara akan ditukar kerana mereka mahukan peguam negara yang berpihak kepada mereka. Tidakkah itu melanggar undang-undang atau etika dalam institusi guaman? Apakah tidak ada undang-undang yang boleh diambil terhadap kenyataan Azalina selaku penasihat undang-undang UMNO? Maaf, okey, itu soalan dia dah. Dan ada soalan tambahan. Katanya Azalina adalah seorang peguam dan juga penasihat sebuah parti keramat. Bolehkah institusi undang-undang atau institusi guaman mengambil tindakan ke atas Azalina seperti menarik lesen guamannya kerana tidak menghormati keputusan mahkamah? Baik, dia macam ni. Soalan pertama mempunyai dua bahagian. Boleh atau tidak tindakan undang-undang diambil terhadap Azalina? Ya. Sebenarnya kenyataan dia untuk melantik orang depa menjadi peguam negara atau hasrat kerajaan mereka jika berjaya untuk menukar peguam negara adalah pandangan politikus. Baik. Makna kata betul atau salah, khilaf atau pincang sekalipun, itu pandangan politik yang dangkal. Tidak perlu diambil tindakan undang-undang, tapi perlu diambil tindakan oleh rakyat dengan tidak memangkah, tidak mengundi orang yang mempunyai fikiran seperti ini. Kenapa nak tindakan undang-undang sedangkan berada di tangan anda? Walaupun saudara Awi Tumasik, mungkin anda tidak mengundi di Malaysia, mungkin anda boleh memaklumkan kepada rakan-rakan anda, sahabat-sahabat anda di sini, bahawa daripada nak orang lain buat kerja, tangkap dan buat tindakan undang-undang, awak boleh buat kerja. Awak dah dapat bukti depan mata. Mereka dah kata, Azalina bagi pihak mereka dah kata, nanti kami jadi kerajaan, kami pasti pilih kawan kami. Buat apa awak nak undi dia? Walaupun misal kata kawan-kawan anda yang berada di Johor Bahru atau di mana sekalipun, di Pulau Pinang ke apa, dibayar RM300, RM500 untuk undi, ambillah duit itu sebagai hibah. Tak semestinya awak ambil duit itu bermaksud awak berjanji nak undi mereka. Kenapa benda yang haram perlu disahkan melalui satu lagi perkara yang haram? Jadi saya nak syorkan kepada rakyat pada kali ini, apabila datangnya PRU, anda jangan risau. Kalau orang hulur duit, baiknya awak tolak, jangan ambil. Tapi kalau nak ambil, ambil. Tapi tak perlu undi. Apa dia sebab nak undi orang yang bagi rasuah? Apa asas keagamaan untuk undi orang yang bagi rasuah? Awak anggap sebagai hibah, tak payah undi. Perkara itu pernah berlaku di Kelantan. Hujung 80-an dalam pilihan raya, orang Kelantan telah dinasihati, boleh pilih, boleh ambil, tapi tak payah undi. Dan inilah kena ajar kepada ahli-ahli politikus yang nak memain rasuah. Ambil duit, kau bagi 300 ambil, bagi apa nama ni washing machine ambil, tapi tak perlulah undi. Bagi tahu kat dia orang lepas ambil, terima kasih ya, undi saya undi orang lain. Apa yang mereka boleh buat? Betul. Apa yang mereka boleh? Kenapa awak tak boleh faham kuasa berada di tangan awak? Ini saya tak boleh nak nampak. Kenapa begitu lemahnya fikiran orang? Tak kisah sama ada di bandar ataupun di kampung. Lemah fikiran. Seolah-olah bila ambil, maka kita kena ikut dia. Kenapa pula? Dia ambil undi kita, dia ambil mandat kita, dia khianati. Kenapa dia tak ikut? Itu rakyat kena tanya. Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Zuraida dan yang lainnya, mereka mengambil undi kita. Tapi mereka mengkhianati. Awak ambillah duit mereka, khianati mereka. Sama 2 kali 5 konsepnya. So actually bukan soal nak ambil tindakan kepada Azalina Osman Said dari segi perundangan kerana soalan tersebut. Tetapi apa nama ni, boleh dihukum melalui tidak mengundi kerajaan itu. Dan seterusnya. Dia juga tanya soalan lanjut, tarik lesen guaman katanya. Sebenarnya beliau berucap dalam kapasiti sebagai ahli politikus yang menikus dan sebagai penasihat Perdana Menteri. Itu tak ada melibatkan lesen. Lesen kami untuk beramal sebagai peguam adalah untuk membuat urusan-urusan guaman. Menasihat secara salah Perdana Menteri itu bukan urusan lesen guaman. Baik. So kalau dia bercanggah, soalan yang tampil adalah adakah tindakan boleh diambil terhadap Syafiee Abdullah atau Zaid Ibrahim berkaitan bahagian-bahagian kenyataan mereka jika ada yang menghina mahkamah atau jika ada yang menghasut, memarahi mahkamah. Itu dua-dua berdiri di situ sebagai peguam. Sebagai anak guam mereka adalah Najib Razak, sebagai bekas peguam kepada Najib Razak. So itu boleh dipersoalkan. Sebab itu Majlis Peguam 2 hari sudah telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa mereka tidak berpuas hati dan sedih dengan tingkah laku beberapa peguam.
dan akan dirujuk kepada tindakan disiplin. Tapi walau bagaimanapun itu untuk tindakan lembaga disiplin Majlis Peguam tentukan, bukan untuk kita dahului. Tapi pada masa yang sama Karen Chia, Presiden Majlis Peguam pun, saya minta maaf, saya kena nyatakan beliau tidak memilih perkataan-perkataan yang betul dan telah mendahului lembaga disiplin dalam merumuskan pandangan beliau berkaitan dengan tindak tanduk Syafiq maupun Zaid Ibrahim dan mana-mana peguam lain. Sepatutnya beliau menyatakan bahawa beliau sedih tentang apa yang dilaporkan oleh media, tapi mereka akan meneliti sebab Majlis Peguam adalah satu pihak yang boleh membuat aduan terhadap ahli mereka. So kalau Majlis Peguam yang membuat aduan, mereka tidak boleh mendahului aduan mereka diadili. Mereka tidak boleh mengatakan bahawa Syafiq ataupun Zaid ataupun Hisham Tepote ataupun Firoz salah dari segi etika. Tak boleh. Dia boleh katakan kami akan laporkan untuk dilihat sama ada apa-apa kemungkinan, dan mereka perlu diberi peluang untuk menjelaskan rentetan peristiwa mereka, kenapa sampai tahap tu. Biar lembaga disiplin tentukan. So Karen Chia, I'm sorry, I'm not with you with the extent over excitement in you coming out with such a statement. I can understand the need to make a statement. I support the need to make the statement, but not to the extent to which you made the statement. Right. Because you are exposing yourself and you are exposing the Bar Council and the members of the Bar to perhaps potential action against you. Thank you. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Hanif. Apakah kesannya desakan terhadap Yang di-Pertuan Agong yang dibuat oleh ahli UMNO supaya Najib diberi pengampunan, dan apakah perkara yang perlu diambil kira sebelum pengampunan dipertimbangkan? Sebenarnya ke bawah dulu Yang di-Pertuan Agong, saranan saya cuma satulah. Yang di-Pertuan Agong seringkali akan diberi macam-macam saranan ataupun permintaan dalam bentuk petition, dalam bentuk rayuan, dan juga macam sekarang ni dalam bentuk permohonan pengampunan. Tapi ke bawah dulu Yang di-Pertuan Agong cuma bertanggungjawab untuk melayan permintaan-permintaan daripada orang-orang yang munasabah dan wajar. Kalau yang menampilkan permintaan itu adalah orang-orang yang tak masuk akal, apa yang diminta tu bukan saja tak masuk akal, bodoh dan bangai, maka saya yakin ke bawah dulu Yang di-Pertuan Agong tidak akan melayan. Saya harap boleh fahamlah apa yang saya katakan ini. Sebab mereka, kalau mereka lihat apa yang dihadapi oleh Najib sekarang ni, dia mungkin tak bersalah. Dia mungkin tak bersalah kes 1MDB belum habis, IPIC ataupun kes-kes lain, audit negara dan balance SRC, dia mungkin tak bersalah. Tapi selagi dia tidak membebaskan dirinya, di manakah hak bukan Najib Razak saja, siapa saja untuk memohon pengampunan bagi kes yang dah selesai SRC? Tak boleh. Selesaikan semua dulu. Kalau 1MDB dia tak bersalah, laporan audit negara dia bersalah, IP dia tak bersalah, balance RSRC dia bersalah, barulah kita tahu berapa jumlah hukuman dia. Barulah Agong boleh tentukan layak ke dia untuk terus ampunkan semua atau cuma kurangkan. Come on, kalau nak buat permohonan, logiklah sikit. Jangan taksub sangat kepada pemimpin sampai awak nampak bodoh dan bangai.